Dalam banyak cara, perlawanan ini benar-benar menggambarkan keseluruhan musim Liverpool FC. Ada serangan yang cantik, ada peluang yang besar, tetapi ada juga kelemahan pertahanan. Ada kesilapan individu dan ada peluang yang sepatutnya menjadi gol tetapi akhirnya terbuang begitu sahaja. Di Istanbul, Liverpool tewas 1-0 kepada Galatasaray dalam perlawanan pertama pusingan 16 terakhir Champions League. Gol tunggal dijaringkan oleh Mario Lemina selepas situasi sepakan penjuru yang gagal dipertahankan oleh Liverpool. Tetapi apabila kita melihat keseluruhan perlawanan itu, kekalahan ini sebenarnya bukan hanya kerana satu gol tersebut. Ada beberapa faktor besar yang membawa kepada kekalahan ini. Dalam video ini, kita akan melihat 5 punca utama Liverpool kalah di Istanbul. Dan yang lebih penting, kenapa jika 5 perkara ini diperbaiki, Liverpool sebenarnya mempunyai peluang yang sangat besar untuk bangkit apabila perlawanan kedua dimainkan di Anfield. Punca pertama, kelemahan pertahanan ketika set piece. Punca pertama dan mungkin yang paling jelas adalah kelemahan Liverpool ketika mempertahankan situasi bola mati. Gol Galatasaray datang daripada sepakan penjuru. Situasinya kelihatan mudah tetapi pertahanan Liverpool gagal mengawal pemain lawan dengan baik. Penyerang Galatasaray, Victor Osimhen, berjaya melompat tinggi dan menanduk bola kembali ke tengah kawasan gol. Di situ, Mario Lemina datang dari jarak dekat dan menanduk bola masuk ke dalam gawang. Apa yang paling mengecewakan bagi Liverpool ialah hakikat bahawa mereka sebenarnya belum pernah bolos daripada set piece dalam Champions League musim ini sebelum perlawanan ini. Namun pada malam yang penting ini, kesilapan kecil dalam sistem marking terus dihukum oleh lawan. Beberapa pemain Liverpool termasuk Alexis McAllister dan Joe Gomez mungkin akan tertanya-tanya bagaimana mereka memberikan ruang kepada Osimhen untuk membuat tandukan tersebut. Dan dalam perlawanan besar seperti ini, satu kesilapan kecil seperti itu boleh menentukan keputusan perlawanan. Tetapi berita baik bagi Liverpool ialah masalah seperti ini biasanya boleh diperbaiki dengan organisasi pertahanan yang lebih baik dan komunikasi yang lebih jelas. Situasi seperti ini boleh dielakkan apabila mereka kembali bermain di Anfield. Punca kedua, masalah kedua yang jelas dalam perlawanan ini adalah hakikat bahawa Liverpool kelihatan terlalu terbuka. Sepanjang perlawanan, Galatasaray berjaya mencipta beberapa peluang berbahaya. Mereka sering menghantar bola ke dalam kotak penalti melalui hantaran silang dari kedua-dua sayap dan terlalu kerap pemain Galatasaray berjaya mendapatkan sentuhan pertama terhadap bola tersebut. Situasi ini sangat merisaukan bagi Liverpool kerana apabila bola sering sampai ke dalam kotak penalti tanpa tekanan yang mencukupi, risiko untuk bolos menjadi sangat tinggi. Contohnya, Osimhen sendiri hampir menjaringkan gol apabila beliau mendapat ruang untuk menanduk bola. Selain itu, Davinson Sanchez juga mempunyai peluang yang sangat baik sebelum ditepis oleh penjaga gol Liverpool. Masalah ini menunjukkan bahawa struktur pertahanan Liverpool kadang-kadang kelihatan tidak stabil. Terdapat jurang antara pemain pertahanan dan pemain lawan berjaya mengambil kesempatan daripada ruang tersebut. Namun, sekali lagi, ini adalah sesuatu yang boleh diperbaiki dan jika Liverpool mampu menjadi lebih kompak sebagai satu unit, mereka boleh mengurangkan ancaman seperti ini dalam perlawanan kedua. Punca ketiga, Liverpool kalah banyak duel udara. Satu lagi masalah besar dalam perlawanan ini adalah duel udara. Galatasaray jelas mempunyai kelebihan dalam aspek ini. Beberapa kali pemain mereka berjaya memenangi bola pertama di udara dan lebih penting lagi, mereka juga sering memenangi bola kedua selepas itu. Ini memberikan mereka peluang untuk membina serangan baru. Sebaliknya, Liverpool kelihatan bergelut untuk mengawal situasi tersebut. Penyerang seperti Victor Osimhen menggunakan kekuatan fizikalnya dengan sangat baik untuk memberi tekanan kepada pertahanan Liverpool. Bahkan dalam situasi gol yang dibatalkan pada babak kedua, Osimhen sekali lagi menunjukkan betapa berbahayanya beliau dalam duel udara. Situasi ini memberi tekanan besar kepada pemain pertahanan seperti Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate. Jika Liverpool mahu bangkit di Anfield, mereka perlu menjadi lebih dominan dalam duel udara. Kerana
jika mereka terus kalah dalam situasi ini, Galatasaray akan terus menggunakan pendekatan yang sama. Punca keempat, peluang besar yang tidak disudahkan. Ini mungkin punca paling menyakitkan bagi penyokong Liverpool kerana hakikatnya Liverpool sebenarnya mencipta cukup peluang untuk sekurang-kurangnya menjaringkan satu gol. Antara peluang terbesar adalah daripada Florian Wirtz. Dalam satu situasi, beliau mendapat peluang yang sangat baik dengan gawang hampir terbuka, tetapi sepakan pertama beliau tersasar ke tepi. Selain itu, Hugo Ekitike juga mempunyai peluang 1-1 dengan penjaga gol, namun percubaan beliau berjaya diselamatkan oleh Orgurcan Çakır. Sepanjang perlawanan itu, beberapa pemain Liverpool juga cuba mencipta peluang termasuk Dominic Szoboszlai dan Alexis McAllister, tetapi keputusan akhir mereka seringkali tidak cukup tajam, dan inilah masalah yang diakui sendiri oleh pengurus Liverpool, Arne Slot. Menurut beliau, Liverpool sebenarnya mencipta peluang yang cukup untuk menjaringkan gol, tetapi mereka gagal memanfaatkannya. Dalam Champions League, ketajaman di depan gol adalah segalanya, dan jika Liverpool mahu menang di Anfield, mereka perlu menjadi lebih klinikal. Punca kelima, kesilapan individu. Punca terakhir yang turut memainkan peranan dalam kekalahan ini adalah kesilapan individu. Contohnya, dalam babak kedua, satu kesilapan daripada Ibrahima Konate hampir memberikan gol kepada Galatasaray. Situasi itu akhirnya dibatalkan kerana pemain lawan berada dalam kedudukan offside. Tetapi ia tetap menunjukkan bahawa Liverpool kadang-kadang membuat kesilapan yang tidak sepatutnya berlaku pada tahap ini. Kesilapan kecil seperti ini boleh menjadi sangat mahal dalam pertandingan seperti Champions League. Namun perkara penting yang perlu diingat ialah kesilapan individu biasanya tidak berlaku secara konsisten jika pasukan mempunyai struktur yang kuat. Dengan fokus dan disiplin yang lebih tinggi, situasi seperti ini boleh dielakkan. Kenapa Liverpool masih boleh bangkit walaupun Liverpool tewas 1-0 di Istanbul? Keputusan ini sebenarnya masih memberi mereka peluang yang besar untuk bangkit kerana jurangnya hanya 1 gol dan perlawanan kedua akan dimainkan di Anfield di hadapan penyokong sendiri. Jika Liverpool mampu memperbaiki 5 perkara ini, pertahanan set piece, struktur pertahanan yang lebih kompak, duel udara yang lebih kuat, penyudah yang lebih tajam, mengurangkan kesilapan individu, mereka sebenarnya mempunyai segala yang diperlukan untuk menewaskan Galatasaray. Kerana dalam banyak fasa perlawanan pertama, Liverpool menunjukkan bahawa mereka mampu mencipta peluang dan mengawal permainan. Kini semuanya akan ditentukan di Anfield. Dan persoalannya sekarang ialah, adakah Liverpool mampu belajar daripada kesilapan mereka di Istanbul dan menukar kekalahan ini menjadi kebangkitan yang besar di hadapan penyokong sendiri, atau adakah masalah yang sama akan terus menghantui mereka? Tulis pendapat anda di ruangan komen, dan jika anda penyokong Liverpool, adakah anda percaya Liverpool masih boleh bangkit di Anfield? Komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan juga share. Kita jumpa di video seterusnya. You will never walk alone.